Selain daripada kawalan kendiri, apa yang kita boleh lakukan adalah untuk mendapatkan vaksinasi secepat mungkin. Jika anda seperti saya dan jutaan lagi rakyat Malaysia hari ini yang pergi ke laman web vaksincovid.gov.my, mungkin ada antara anda, mungkin ramai antara anda yang berdepan cabaran untuk melepaskan pendaftaran anda. Dan perkara itu sekarang ini membanjiri semua platform media sosial dan juga kumpulan-kumpulan WhatsApp. Kita mahu bincangkan apa yang berlaku sejak beberapa jam yang lepas. Hari yang dinanti-nantikan oleh ramai orang, pendaftaran vaksin AstraZeneca dibuka kepada mereka yang berumur bawah 60 tahun di 4 negeri termasuk Lembah Kelang. Saya mahu bercakap dengan Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Galen untuk Dasar Kesihatan dan Sosial Azrul Muhammad Khalid. Azrul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, huru-hara berkenaan dengan pendaftaran vaksin AstraZeneca sebentar tadi sejak jam 12.15 tengah hari. Apa pendapat Azrul? Luqman, saya rasa saya dan ramai lagi yang terkejut dengan reaksi atau respons pada mereka yang ingin divaksinasi ni. 1 juta dos dalam masa lebih kurang 1 jam dah habis. Okey, itu adalah penerimaannya yang kita alu-alukan dan ia juga adalah hasil daripada pelbagai kempen kesedaran yang sudah pun dijuarai oleh kerajaan, oleh media, oleh KKM. Itu kita perlu puji. Tetapi sekarang ni ramai orang yang mengadu, yang komplain bahawa infrastruktur yang disediakan sekurang-kurangnya pada sesi ini hari ini tidak setara dengan permintaan orang ramai terhadap vaksin ini yang ditingkatkan oleh kempen-kempen kesedaran itu sendiri. Apabila mereka pergi ke laman web itu, mereka tidak berjaya dan pelbagai error, pelbagai masalah teknikal timbul. Begini ya Luqman, apa yang berlaku hari ini dalam masa beberapa jam ni merupakan perkembangan positif dan sokongan kepada program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Ia menunjukkan keberkesanan komunikasi jawatankuasa khas jaminan akses vaksin dan terutamanya pengaruh media sosial di mana mereka yang telah menerima vaksin, mereka di pusat pemberian vaksin telah berkongsi gambar, video dan pengalaman mereka. Ini memberikan impak yang cukup baik. Tapi seperti mana yang disebut tadi, sistem yang digunakan untuk pendaftaran kali ini kelihatan tidak dapat cope, tidak dapat menampung permintaan atau akses kepada mereka yang mencuba untuk mendapatkan temujanji mereka bagi menerima vaksin. Dan ini adalah situasi yang mengejutkan kerana ianya bukan kali pertama dilakukan, tapi boleh dikatakan kali ketiga di mana pendaftaran yang ini sepatutnya lebih lancar dan lebih mudah untuk dilaksanakan. Dan apa yang berlaku hari ini memang mengecewakan kepada ramai yang seperti mana yang disebut sudah menunggu lama untuk menerima vaksin appointment mereka. Ya, ini kali ketiga pendaftaran untuk AstraZeneca dibuka kali ketiga hari ini. Sebelum ini kira-kira 260,000 dos ditawarkan, habis dalam masa beberapa jam. Kali ini lebih kurang 1.1, 1.2 juta dibuka lebih awal untuk warga emas 60 tahun ke atas. Hari ini dibuka untuk mereka berumur 60 tahun ke bawah di 4 negeri atau wilayah. Okey, kita masih lagi menunggu penjelasan daripada mungkin JKJAV, kerajaan Musti dan sebagainya, kerana kita perlu berikan mereka juga peluang untuk clarify apa masalahnya. Tetapi adakah situasi sebegini yang kita saksikan hari ini mungkin akan memberi kesan kepada moral orang ramai yang mahu divaksinasi? Mereka bukan anti-vax, vaksin hesitant dan sebagainya. Tapi selepas pengalaman yang mereka lalui hari ini, mereka mungkin serik atau susah sikit untuk daftar selepas ini apabila ia dibuka kerana mereka menghadapi pengalaman yang agak mencabar hari ini. Yang jelasnya Luqman, hari ini ramai yang kecewa. Walau bagaimanapun kita kena look forward, kita perlu cari solution pada masalah yang berlaku. So kita perlu menambah baik sistem yang sedia ada, terutamanya bagi yang menampung trafik yang menghala terhadap laman web dan aplikasi yang digunakan bagi tujuan ini. Ianya jelas mengecewakan ramai pada hari ini dan pendaftaran vaksinnya tidak sepatutnya seperti membeli tiket kapal terbang murah atau tiket konsert hangat. So kita perlu memikirkan cara yang lebih baik untuk melancarkan proses ini. Dan salah satu daripada cadangan yang boleh kita mempertimbangkan ialah mungkin instead of kita menggunakan satu laman web yang centralized pada tujuan ini, kita decentralize atau kita mewujudkan website yang sama di setiap negeri, membolehkan mereka mendapat
pendaftaran bagi negeri-negeri tersebut. Sebab sekarang ini kalau kita fikirkan memang berjuta orang yang cuba mendapatkan akses pada laman web ni, dan terutamanya laman web yang sedia ada mungkin tidak dapat menampung trafik yang sebegitu tinggi ketika masa yang begitu suntuk. Apa persiapan lebih baik yang kita boleh lakukan bergerak ke hadapan? Kerana ini adalah kali ketiga. Trafik yang tinggi hari ini sememangnya sudah dijangka dan disangka. We expect this high traffic, terutamanya selepas diumumkan ada lebih 1 juta dos dan sebagainya. Apa yang kita boleh lakukan terutama baik lagi infrastruktur selepas ini? Saya rasa every experience yang berlaku ni adalah satu opportunity atau peluang untuk kita belajar bagaimana untuk membuatnya dengan lebih baik. Yang pasti ialah situasi ini akan perlu dikurangkan di masa hadapan kerana proses vaccination ni akan berterusan sehingga kita berjaya mencapai sekurang-kurang 80% daripada masyarakat Malaysia divaksinasi. So kita perlu belajar daripada apa yang berlaku, dan sekiranya perlu pelaburan yang sepatutnya dalam infrastruktur IT, kita perlu memastikan pelaburan itu dilakukan. Sekarang ini kalau kita lihat, memang saya tak blame lah kepada pihak JKJAV kerana ini memang satu pengalaman yang baru. Tapi kita perlu get back on our feet dan lihat kepada masa depan untuk memastikan kita tidak melihat peristiwa ini berulang. Pengalaman yang baru, Azrul, tapi sudah kali ketiga kita gunakan portal ini. Sure, tapi kalau kita lihat ya, bukan mudah untuk mewujudkan proses demikian ya. Memang kita tak pernah lakukan benda macam ni. So, yang pastinya ini kali ketiga, dan kita perlu pastikan ini adalah kali terakhir peristiwa yang mengecewakan seperti yang kita lalui hari ini berlaku. So, the next time kita buat, the fourth time, kita pastikan ianya tidak berlaku. Okey, matlamat asal pembukaan AstraZeneca dibuka sejak kali pertama lagi adalah untuk menjawab ketakutan ataupun menghilangkan kekhawatiran orang ramai terhadap keselamatan vaksin ini. Sebelum ini timbul ura-ura atau juga timbul berita daripada negara-negara lain di serata dunia yang menyebabkan darah tersumbat dan sebagainya, walaupun itu hanyalah kes terpencil, dan justru opt-in untuk AstraZeneca ini dibuka untuk membuktikan kepada orang ramai ia selamat. Jadi selepas 2 pusingan dan kita sudah nak masuk 3 pusingan ini, mungkin sudah terbukti cukup ramai orang yang berminat dan ambil AstraZeneca, termasuk diri saya sendiri. Tidak ada sebarang kesan sampingan yang teruk, dibukti dan terbukti selamat. Adakah selepas ini jika kita dapat lagi vaksin AstraZeneca, ia wajar dimasukkan ke program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang asalnya, dan tidak lagi perlu buat cara opt-in ini, kerana dalam opt-in ini mungkin ramai golongan yang ada disadvantage, golongan warga emas atau golongan mungkin yang lebih tua, 50 lebih, mereka tidak pandai untuk navigate website ini. Kita yang kononnya lebih tech savvy ini pun sangkut juga. Jadi mungkin memberikan satu kekurangan disadvantage kepada golongan-golongan ini. Next round kita dapat AstraZeneca, adakah kita perlu masukkan juga sama dengan Pfizer, Sinovac dan sebagainya dalam PICK, dan orang semua tunggu giliran, dan mereka yang patut diutamakan dan bukan mereka tercicir kerana mereka kurang mahir teknologi? Ini soalan yang baik ya, dan memang saya rasa JKJAV pun telah mempertimbangkan isu ini waktu mereka membuat keputusan untuk mewujudkan saluran AstraZeneca ni. Masalahnya ialah kita tidak boleh menganggap, walaupun reaksi yang kita lihat sungguh memberangsangkan dan memang entusiastik kalau kita lihat daripada mereka yang mendaftar untuk AstraZeneca. Hakikatnya ialah mereka yang mahu mendaftar untuk AstraZeneca ni memang dari dulu lagi mungkin telah mahu menerima vaksin. Tak kira sama ada Pfizer ke, Sinovac ke ataupun AstraZeneca. Dan apa yang membolehkan mereka lakukan dalam saluran ini untuk memastikan mereka dapat tarikh appointment bagi vaksin itu dengan lebih cepat dan lebih pasti daripada menunggu melalui proses mainstream yang kita lihat. Dan ini adalah kemungkinan sumber mereka yang mendaftar dengan cukup bernas yang kita lihat
untuk sepanjang 3 pendaftaran AstraZeneca ni. Walau bagaimanapun, saya nak tekankan di sini, mereka yang berumur lebih daripada 60 tahun, walaupun mereka tergolong daripada mereka yang boleh mendaftar untuk AstraZeneca pada hari ini dan hari yang sebelumnya ni, mereka tidak dikecualikan. Mereka sememangnya telah boleh menerima vaksin Pfizer atau Sinovac dalam mainstream yang sedang berlaku. Mungkin ramai yang tidak begitu sedar bahawa peak ni lebih daripada hanya AstraZeneca, tapi juga dengan mainstream yang telah berjaya memberikan vaksin kepada lebih 800,000 orang, dan ianya sedang memastikan mereka yang lebih tua, yang berisiko dan yang perlu divaksinasi secepat mungkin menerima vaksin tersebut. So proses AstraZeneca ni adalah complementary kepada proses yang diutamakan melalui program PIK. So saya rasa tak ada orang yang keciciran sebenarnya, walaupun mungkin AstraZeneca ni lebih mencabar bagi mereka yang lebih berumur untuk cuba mendaftar, tapi sememangnya mereka sudah ada prioriti dalam jaluran utama yang digunakan dalam PIK. Ya, betul. Mereka bukan tercicir secara keseluruhannya. Mereka mungkin ada sedikit disadvantage kerana mereka kurang mahir atau pantas menggunakan teknologi dan sebagainya, dan AstraZeneca ini dikabarkan sememangnya pada asalnya dikhaskan untuk mereka yang lebih berumur. Jadi vaksin ini pada asalnya memang dirancang untuk diberikan kepada mereka. Okey Azrul, soalan terakhir sebelum kita perlu berpisah. Beralih sedikit daripada pendaftaran AstraZeneca berkenaan dengan pemberian dan pengedaran vaksin. Ramai yang mengatakan ia masih lagi amat perlahan. Kerajaan, YB Kari Jamaluddin dan sebagainya sudah memberikan penjelasan. Tapi kerana Azrul adalah Ketua Pegawai Eksekutif untuk Dasar Kesihatan dan Sosial untuk Pusat Geylang, adakah Azrul boleh memberikan pencerahan? Apa yang kita perlukan untuk mewujudkan atau mendirikan PPV sekurang-kurangnya yang PPV yang kecil dan mudah, kerana ramai juga yang mengadu bahawa contoh di Johor hanya satu sahaja PPV di Johor Bahru. Mereka yang duduk di Segamat, mereka yang duduk di Mersing, ada yang tak ada kenderaan. Anak-anak selalu sebelum ini memandu mereka ke sana sini, anak-anak di Kuala Lumpur tak boleh balik, jadi mereka tak ada transport. Adakah mereka hanya perlukan venue di mana kita boleh menggunakan dewan dan sebagainya, ada banyak sekolah? Adakah mereka memerlukan juga helper dan usher di mana mereka boleh menggunakan mengambil sesiapa sahaja, seperti saya pergi di UKM, mereka menggunakan pelajar-pelajar UKM, dan hanya mungkin 2-3 orang medical practitioner, jururawat yang mahir untuk suntik, simpan dan sebagainya, dan mereka boleh hantar vaksin itu ke tempat-tempat yang terpencil. Adakah ini susah? Dan apa yang mereka perlukan untuk mendirikan sekurang-kurangnya PPV yang mudah, tidak perlu mega, di lebih banyak pusat-pusat di luar bandar, bukan saja di Johor tapi di Kelantan ataupun di Sabah dan di Sarawak? Saya rasa memang kita semua sungguh anxious ya, dan memang tidak sabar mahu melihat vaksin COVID ini lebih ramai yang menerimanya. Dan memang kalau kita melihat daripada image-image dan video yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga daripada India tu, kita merasakan lebih cemas ya, dan mahu menerima vaksin secepat mungkin. Tapi hakikatnya ialah kita hanya boleh memberikan vaksin apabila adanya stok bekalan vaksin yang sedia ada. Dan sehingga tahap ini, kadar pemvaksinan yang berlaku di Malaysia ni adalah bergantung pada bekalan vaksin yang sedia ada. Dan ini bukan special untuk Malaysia saja, tapi setiap negeri di dunia menghadapi situasi yang sama. Kita tak boleh memberi vaksin sekiranya vaksin itu tak ada. Dan apa yang sedang kita lihat sekarang ini adalah kita diberitahu oleh kerajaan. Sekarang ni ada shipment baru ya, 1.1 juta dos untuk AstraZeneca dan juga 500,000 untuk Sinovac, dan tidak lama lagi Pfizer pada bulan Julai nanti kita akan menerima stok yang lebih banyak. So insya-Allah kita akan melihat kadar pemvaksinan ini berlaku dengan lebih cepat. Walau bagaimanapun memang ada yang menunjukkan bahawa di pusat pemberian vaksin ini mungkin ada yang kurang. Dan salah satu kritikan yang diberikan ialah di Johor contohnya, kononnya ada satu saja PPV, tapi itu untuk AstraZeneca. AstraZeneca memang ada satu PPV, tapi untuk
jaluran utama untuk PIK, memang ada beberapa buah PPV yang sedia ada di Johor itu sendiri. Saya pun tak ingat berapa banyak, tapi memang ada lebih dari satu lah yang pasti. So yang pastinya mereka perlu melihat informasi yang ada di Twitter, Facebook atau saluran media JKJB untuk maklumat yang lebih tambahan. Tapi apa yang dimaksudkan tadi dengan komen Lokman tadi mengenai bantuan yang boleh diberikan untuk memastikan mereka yang telah mendaftar untuk vaksin muncul untuk temujanji mereka dan menerima vaksin itu sendiri, dan memang ada halangan logistik yang berlaku terutamanya bagi mereka yang kurang berada atau kurang mampu untuk bergerak daripada rumah mereka ke pusat vaksinasi. Kalau kita bayangkanlah macamlah pilihan raya. Kalau waktu pilihan raya tu parti-parti politik tu akan nak pastikan mereka pengundi tu sampai ke pusat mengundi. So kalau kita bayangkan perlu adanya transportasi, perlu ada helper, bantuan dan sebagainya untuk memastikan benda itu berlaku. Dan kali ini walaupun perkhidmatan sokongan yang diberikan di PPV itu sendiri amat baik, walau bagaimanapun mereka masih ramai lagi yang menghadapi halangan atau batasan untuk bergerak daripada rumah mereka ke PPV itu sendiri. So itu merupakan salah satu daripada cabaran yang kita lihat di Malaysia ini sendiri untuk membolehkan lebih ramai divaksinasi. Dan mungkin salah satu daripada penyelesaiannya ialah untuk daripada mengharapkan mereka untuk bergerak ke PPV, kita membawa mobile unit untuk vaksin tu untuk pergi masuk ke kampung halaman atau komiti-komiti yang menghadapi kesukaran untuk bergerak ke PPV itu sendiri. Dan mungkin itu adalah salah satu daripada evolusi yang kita akan lihat dalam program imunisasi kebangsaan, insyaAllah di masa depan. Seperti klinik-klinik bergerak yang kita ada sebelum ini. Terima kasih Azrul. Terima kasih Azrul Muhammad Khalid, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Galen untuk dasar kesihatan dan sosial. Okey, pada anda yang mungkin sudah mencuba berkali-kali hari ini, jangan putus asa. Kerana anda akan dapat juga vaksin sooner or later. Yang penting kita mahu divaksinasi. Segala cabaran yang ada itu adalah segala cabaran yang mungkin tidak dugaan yang tidak disengajakan. Jangan membiarkan ini mematahkan semangat anda untuk membantu negara mencapai herd immunity atau immunity kelompok. Itu tanggungjawab kita dan kita harap segala infrastruktur dapat ditambah baik untuk memastikan rakyat dapat membantu untuk mencapai immunity kelompok.